Okey, thank you beritahu. Okey, buka buku teks balik muka surat 20 muka surat 1. Okey. Okey semua. Okey, sebelum ni kita dah belajar apa? Tajuk takhir ni dah kan? Mata Ustaz kabur ke memang dia kabur ni? Kat skrin ni. Jelas. Okey, sebelum ni jadinya kamu dah belajar sebelum ni kan kita dah belajar solat Jumaat kan. Lepas tu tajuk seterusnya khutbah Jumaat kita dah belajar. Lepas tu solat sunat ni banyak. Lepas tu yang terakhir kita belajar sebelum minggu lepas solat jamak dan qasar kan. Jamak. Ya. Okey, hari ni kita ulang sikit tajuk yang pertama kita iaitu solat Jumaat. Apakah yang dimaksudkan solat Jumaat tu? Kita ulanglah. Okey, buka muka surat 2. Tengok, apakah yang dimaksudkan dengan solat Jumaat? Solat Jumaat, apakah solat Jumaat tu apa? Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat. Ini penting. 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Syarat dia, takluk dia. Pada waktu zuhur hari Jumaat secara berjemaah didahului dengan 2 khutbah. Kalau kamu tak ingat, kalau contoh nanti peperiksaan nanti kan, periksa nanti dia tanya apakah arti Jumaat. Kamu tak payah ingat tak apa, kamu cuba ingat. Kamu kalau pergi sembahyang Jumaat kamu buat apa? Berapa rakaat? Okey, Jumaat kamu buat 2 rakaat. Betul. Okey. Pada waktu apa? Waktu zuhur, memang waktu zuhur. Lepas tu hari apa? Hari Jumaat. Kamu buat seorang, kamu buat ramai. Ramai-ramai. Kena ramai-ramai berjemaah. Lepas tu sebelum kamu solat tu mestilah didahului dengan 2 khutbah. Kalau kamu buat macam tu, maka markah contoh 5 markah. Dapatlah full markah. Tak kisahlah kan. Jadinya kalau kamu tak ingat ini pun kamu cuba ingat balik. Kalau kamu sembahyang Jumaat kamu buat apa? Ingat macam tu je. Dia memudahkan kamu nak ingatlah sikit macam tu. Okey, ingat solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumaat secara berjemaah didahului dengan 2 khutbah. Yang tu adalah takrif ataupun pengertian solat Jumaat. Okey, kita tengok kenapakah kita difardukan solat Jumaat? Kenapa kita diwajibkan solat Jumaat? Kenapa? Berdasarkan dalil naqli. Berdasarkan dari naqli, dalil apa yang dinakalkan daripada melalui Al-Quran. Jadi orang tanya kita kenapa kita kena sembahyang Jumaat kita boleh baca ni lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksud dia apa? Yang baru masuk muka surat 2. Buku teks fiqh muka surat 2. Kita ulang balik tajuk kita sebab kita dah habis belajar kan yang minggu lepas. Kita ulang balik tajuk je. Okey, maksud dia ya ayyuhallazina amanu. Apakah yang dimaksudkan ini? Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu perasan dalam ayat Quran, kita akan dengar ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Lepas tu ya ayyuhallazina amanu. Inilah kita lah ni. Wahai orang-orang amanu ni, orang-orang yang beriman. Beriman ni apa? Kita lah. Kita yang beragama Islam, yang mana kita taat pada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kita lah kan. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati. Apabila diserukan azan. Apabila kita dengar azan. Untuk mengerjakan solat. Min yaumil jum'ah. Pada hari Jumaat. Okey, pada hari Jumaat. Fas'au ila zikrillah. Maka segeralah. Maka ni fas'au ni. Maka segeralah ni lah yang mewajibkan kita untuk menunaikan solat Jumaat.
maka segeralah kamu pergi mengingati Allah. Maksud zikrillah ni pergi apa? Pergi semayang lah. Zikrillah ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat di penerangan ni. Kalau fas'au ila zikrillah ni, fas'au ila zikrillah ni maksud dia pergi kita pergi ke masjid lah untuk mengerjakan solat Jumaat. Lepas tu wazarul bai', wazarul bai' apa? Dan tinggalkan berjual beli. Contoh ni kan zaman-zaman Nabi dulu bila mana kan tengah berjual beli kan. Kena tinggal jual beli tu, tutup kedai, pergi sembahyang Jumaat. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik. Khairul lakum ni lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamu, jika kamu mengetahui. Yang ni adalah cara ataupun dalil mengatakan kenapa solat Jumaat diwajibkan ke atas kita. Lelaki ni. Okey, yang seterusnya. Yang ni daripada Al-Quran kan. Kalamullah kan. Kita tengok. Daripada dalil hadis pula. Hadis kata apa? Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab. Al-Jum'ah haqqin ke haqqun tu? Al-Jum'ah haqqin. Al-Jum'atu haqqun. Al-Jum'atu muka surat 2. Tak nampak lah. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin. Maksudnya apa? Maksudnya Jumaat, solat Jumaat haqqun adalah hak yang wajib di ala ni ke atas kita lah. Atas yang wajib ala kulli muslim, yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim lelaki dengan berjemaah. Yang ni adalah hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kenapa kita diwajibkan berjumaat ataupun kenapa kita diwajibkan solat Jumaat. Nanti kalau orang tanya kamu, kenapa kita pergi sembahyang Jumaat? Kamu beritahu yang ni je. Dalam dalil Al-Quran pun ada, dalil hadis pun ada. Yang kita mengatakan solat Jumaat itu adalah wajib. Okay, kita tengok ni pula. Syarat wajib solat Jumaat. Kenapa? Okey, lepas kita dah wajib kan. Syarat wajib Syarat wajib. Kenapa kita macam bila mana kita perlu solat Jumaat? Keadaan kita macam mana kita perlu solat Jumaat? Okey, tengok pertama. Syarat wajib ni. Yang pertama, mestilah kita ni beragama Islam. Bila mana kita ni beragama Islam, jadi automatik secara semula jadinya kita ni diwajibkan solat Jumaat bagi lelaki lah. Yang kedua, mestilah kita baligh, cukup umur kan. Yang ketiga, berakal. Yang ketiga, mestilah kita berakal. Berakal ni maksud apa? Kita dapat tahulah macam kita ni, kita dapat tahu kita ni dapat bezakan mana baik mana buruk. Maksudnya kita berakal, maksudnya kita ni dalam keadaan sedar. Kita dapat bezakan mana betul mana salah. Macam kita dapat bezakan mana kaca mana tak kaca kan. Itu yang kita berakal. Yang seterusnya, merdeka. Merdeka ni tak sekarang kita merdeka lah kan. Tapi kalau ikut zaman Nabi dulu, ikutkan zaman yang ada zaman Nabi Muhammad dulu, kan ada hamba. Golongan hamba dengan golongan yang merdeka. Golongan hamba tak diwajibkan, tapi golongan yang merdeka diwajibkan. Tapi sekarang ni semua dah merdeka, tak ada dah golongan hamba tu kan. Jadinya sekarang merdeka. Merdeka ni, merdeka. Ni kenapa debuh? Tak tahu lah. Merdeka lah, tak apa lah. Merdeka ni, orang yang merdeka. Yang seterusnya, bermastauti, yang penduduk tetap tu kat situ lah. Contoh macam kamu sekarang duduk kat Shah Alam kan. Jadinya kamu duduk situ, kamu sama-sama Jumaat kat situ lah. Dia yang bermastauti, penduduk tetap kat situ lah kita katakan. Orang yang tetap, yang memang tinggal kat situ. Kalau orang yang kan ada dua, mastauti dengan bermustafir.
Kalau musafir tak wajib lah sebab dia musafir. Tapi bermastautin ni kamu dah duduk kat situ, kamu tinggal kat situ, kamu rumah pun kat situ. Jadinya kena pergi sembahyang Jumaat. Dan yang terakhir, sihat tubuh badan apa semua. Sihat tubuh badan akal fikiran. Jadinya antara syarat wajib solat Jumaat ada 6. Islam, baligh, berakal, merdeka, bermastautin dengan terakhir sihat. Yang ini adalah syarat wajib solat Jumaat. Ada 6 ni je kamu kena. Ada nak masuk ke? Tak ada. Okey, muka surat 4. Tadi syarat wajib. Kita tengok syarat sah pula. Okey, kamu dah ada 6 syarat tu. Kamu dah Islam, kamu dah baligh, kamu dah bermastautin, kamu dah berakal, kamu dah apa lagi, merdeka kan. Semua tu bila mana kamu dah cukup 6 syarat tu, okey, kamu nak solat. Okey, kamu nak solat kan? Tengok syarat sah solat Jumaat pula. Syarat sah kamu tu. Syarat nak kata sahlah solat Jumaat kamu tu, kita tengok apa? Didirikan pada waktu Zuhur. Syarat kamu nak sembahyang Jumaat mestilah didirikan pada waktu Zuhur. Anas kan masuk dah tadi. Okey, syarat sah kamu nak solat Jumaat, mestilah solat Jumaat tu dilakukan, didirikan ataupun dilakukanlah pada waktu Zuhur. Tak boleh waktu subuh, tak boleh waktu asar, tak boleh waktu maghrib, tak boleh. Kena didirikan pada waktu Zuhur sahaja. Yang kedua, didahului dengan 2 khutbah. Mesti ada 2 khutbah. Itu tak apa, tu tanggungjawab khatib kan. Tanggungjawab khatib kita selalu dengar tu, sebab tu disunatkan kita pergi awal sembahyang Jumaat. Baru kita punya pahala Jumaat tu penuh dapat. Ni pergi waktu bila mana dah qomat. Tak boleh situ. Memanglah dah terlepas tapi kurang pahala sunat Jumaat tu. Okey. Yang seterusnya. Tadi kita dah masuk. Yang seterusnya, didirikan di tempat yang ditetapkan. Macam kita sekarang Malaysia, kita kena buatkan masjid lah sebab masjid dah di tempat ditetapkan kan. Kalau setengah tempat orang lain, boleh je buat dekat parking lot. Jadi tempat tu ditetapkan. Contoh cara ramai sangat orang di tempat parking lot. Boleh juga macam tu. Ataupun kat padang, tempat yang lapang lah yang boleh lebih daripada jemaah 40 orang tu kan. Mesti dibuat. Macam kita Malaysia ni, kita dah ada masjid kan. Contoh setengah tempat macam negara luar tak ada masjid, buat tempat lapang lah, buat buat dekat padang bola ke, tempat-tempat yang besar. Macam tu tak apa. Macam kita dah Malaysia ni, kita dah banyak masjid, jadi senanglah kita kan. Yang didirikan pada tempat yang ditetapkan. Yang terakhir, syarat sah dia. Didirikan dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup-cukup syarat wajib solat. Okey, tadi ingat kan syarat wajib tadi kan? Ni. Yang makmum 40 orang tu mesti ada syarat ni semua. Yang penting bermastautin lah kan, bermastautin. Syarat-syarat 40 orang, sekurang-kurangnya 40 orang tu semua mesti ada syarat 6 ni. Yang tu je. Islam, baligh, berakal, merdeka, bermastautin dan sihat. Yang ni adalah syarat yang terakhir, iaitu syarat sah solat. Didirikan dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup-cukup syarat. Yang cukup-cukup syarat tu yang tadi dah, syarat wajib tu ada 6 tu. Sihat, berakal, bermastautin, semua tu ada 40 orang macam tu, maka sahlah sembahyang Jumaat tempat tu. Okey, yang tu adalah syarat sah solat Jumaat. Kita tengok rukun solat Jumaat pula macam mana. Macam biasa, ingat saya kata apa? Sembahyang, tak kisah sembahyang apa pun, mesti ada 13 rukun ni. Rukun yang sama, tak kisah solat wajib ke, solat sunat ke,
Sama je rukun dia. Pertama niat usolli fardhu jumaati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala tu kan, sahaja ke solat fardhu jumaat, solat tu saya aku solat Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Lepas kita niat, kita takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. Lepas tu takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rokok dan tumakninah, i'tidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah, duduk antara dua sujud dan tumakninah, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca salawat atas Nabi, dan yang terakhir, yang ke-12, salam, dan yang ke-13, tertib. Tertib ni saya kata apa? Susunan ni lah tertib dia. Nombor 1 mesti niat, nombor 2 mesti berdiri betul, tak boleh. Nombor 1 beri salam tu tak boleh. Jadinya yang tu adalah tertib. Rukun solat ni sama je semua. Yang tak sama contoh, tapi sama je kebanyakan contoh main jenazah, solat jenazah, dia punya rukun lain sikit sebab tak ada rokok, tak ada sujud kan, kena angkat takbir tu. Lepas tu solat gerhana, lain sikit solat yang tu sikit je. Yang ni terlebih kebanyakan solat, tak kisah solat wajib, terutamanya solat wajib, sama je. Jumaat ke, solat subuh ke, yang 13 ni adalah rukun dia. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Yang ni adalah rukun dia. Dah tetap dah macam tu. Jadinya tak boleh ubah. Okey. 13 rukun ni. Zuhair, kenapa asyik terkeluar? Okey, yang terakhir. Tadi dah rukun kan? Kita tengok sunat Jumaat. Sunat Jumaat ni apa? Perkara-perkara sunat lah kan, yang boleh dilakukan pada waktu Jumaat tu. Yang pertama, mandi sebelum pergi ke masjid. Yang ni adalah perkara-perkara sunat lah. Dah buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Tapi lebih baik buat lah kan, pahala kan. Yang kedua, membersih dan memotong kuku dengan tangan dan kaki. Ini adalah contoh-contoh sunat lagi. Sunat lagi, memakai wangi-wangian pada hari Jumaat. Datang awal ke masjid, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. Solat tahiyatul masjid sebelum duduk. Niat i'tikaf, berzikir dan membaca Al-Quran. Sebab tu kalau kita pergi awal, kita banyak benda, banyak amal ibadat kita boleh buat. Contoh kita hari Jumaat kan, kita disunatkan baca apa? Kita boleh baca surah Al-Kahfi, surah Yasin ke, tak kisahlah baca Al-Quran ke. Jadi itu adalah kelebihan ataupun kelebihan kita datang awal ke masjid. Banyak benda ataupun banyak amal ibadat kita boleh lakukan pada waktu Jumaat tu. Okey. Mandi solat Jumaat. Tak apa ni. Muka surat seterusnya. 6. Hikmah kenapa kita ataupun kenapa antara kebaikan solat Jumaat. Kita kata hikmah ni lah. Mentaati perintah Allah. Hikmah ni apa? Kita dapat mentaati perintah Allah. Dan Allah suruh kita kena buat. Yang kedua, menghimpunkan orang Islam supaya mereka dapat berkenalan. Sebab tu kan, sembahyang Jumaat mesti kita tengok ramai orang. Kadang kita jumpa kawan-kawan kita yang lama tak jumpa kan. Jadi kadang-kadang kita jumpa orang baru kan. Jadinya dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama Islam. Yang ketiga, melatih taat kepada pimpinan dan berdisiplin. Yang ni macam tu kita pergi, kita kena hari Jumaat kita kena pergi masjid. Jadinya dia dapat kita punya taat kita dan diri kita lebih berdisiplin. Kita ingat hari ni hari Jumaat, hari ni kita pergi sembahyang Jumaat. Nampak? Dia melatih diri supaya lebih berdisiplin. Dan yang keempat, mendapat pengajaran daripada khutbah Jumaat. Sebab tu kita khutbah ni adalah sebagai kita punya peringatan lah. Kita pengen peringatan kita supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah, sentiasa menurut perintah Allah kan, sentiasa memperbanyakkan amal ibadat. Itu adalah antara kelebihan dalam khutbah ataupun pengajaran dalam khutbah Jumaat tu. Dan yang terakhir,
menghayati syariat Allah, menghayati syariat Islam yang menjadi panduan dalam kehidupan. Kita dapat menghayati syariat Islam lah, kan? Supaya apa? Dengan Jumaat kita dapat menghayati syariat Islam lebih mendalam lagi, supaya kita dapat apa? Jadi panduan kepada kita dalam kehidupan kita. Yang tu adalah hikmah solat Jumaat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak lagi, tapi bagi kamu ingat 6 ni je lah. Hikmah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni tengok ni. Tahukah anda orang yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, Allah akan menutup pintu hati. Macam kita ni dah lama tak pergi sembahyang, kita macam mana? Kita dengan sengaja ke tak sengaja? Kita dengan tak sengaja, kerajaan tak bagi kan, jadinya kita boleh, kita dah terlepas daripada tanggungjawab kita. Sebab kita untuk mengelak kemudaratan ke atas diri kita, maka dibolehkan apa-apa. Tapi dengan sengaja maksud ni macam pandemik, corona tak ada, saja-saja tak pergi, malas nak pergi kan. Jadinya bila mana 3 kali berturut tak pergi, maka Allah akan tutup pintu hati dia. Wal a'yadzubillah. Kita minta simpang daripada itu. Kita minta dijauhkan daripada perkara-perkara Allah tutup hati kita tu lah. Okey, wallahu alam. Arahan apa ni? Latihan yang minggu lepas tu ramai lagi tak hantar kat Ustaz. Buku latihan kamu ada kan? Zuhail? Anas? Hello? Anas? Ada. Muka surat, cuba cek. Kamu buat, cuba buka. Ustaz tak ada buku latihan kamu tu. Jadinya kamu cuba buka. Muka surat, cari tajuk yang berkaitan dengan solat Jumaat. Cuba buka sekarang. Tunjuk kat Ustaz. Zakwan, buka Zakwan. Cuba buka tengok. Zakwan. Ya. Ya. Cuba cari buku fiqh latihan tu. Siri inovatif tu. Ustaz tak ada. Ustaz duduk kat sekolah. Ustaz tak. Anas, cuba cari tengok. Cari tajuk yang berkaitan dengan solat Jumaat. Buku latihan kamu. Muka surat 1. Dah siap ke? Sampai? Dah. Belum. Muka surat 1 sampai berapa? 1 sampai 3 sampai 2. Sampai berapa? Semua. 1, 2. Tak. Tajuk solat Jumaat sahaja. Cuba cek. Dia ada buat pembahagian tu. Muka surat 1 sampai 2. Muka surat 1 sampai 2 je. Oh, sikit. Tapi ramai dah siap kan? 3 lah. 3 lah. Semua dah siap ke? Dah. Zuhair dah siap? Anas dah siap, tak tahu. Adam Zikri dah siap, Adam Zikri. Sebab dia cemburu. Semua orang kita kat tempat dia pun. Jadi dia nak hancurkan lah. Pasal dia burung pecah bawa baki daripada neraka. Okey, tak apa. Yang mana dah siap, yang mana tak siap lagi, buat latihan muka surat 3. Yang dah siap tak apa, yang tak siap buat muka surat 3 sahaja. Okey, semua baca doa habis belajar. Terima kasih, Assalamualaikum.